Pertua, saya ucapkan terima kasih kerana dapat peluang petang terakhir ini untuk mengambil bahagian membahaskan usul yang dibawa berkaitan dengan titah diraja yang di-Pertuan Agong merasmikan Dewan Rakyat yang mulia kita ini untuk tahun 2017 ini. Sudah tentulah kita rakyat Malaysia, terutama sekali wakil-wakil rakyat ahli parlimen, sama-sama menjunjung kasih terhadap baginda kerana mengambil peluang yang terbaik untuk hadir di Dewan yang mulia ini dan memberikan ucapan titah yang mempunyai bahan-bahan yang amat berguna kepada kita. Kita bersyukur kerana sebagai Sultan Muhammad kelima Kelantan dan yang di-Pertuan Agong yang baru negara kita, beliau datang ke Dewan Rakyat yang baru diperbaikan dan ditambahkan kemudahan-kemudahannya dengan pandangan-pandangan baginda yang amat baik tersebut. Harapan pertama saya sebagaimana sahabat saya yang berhormat Ipoh Timur sebentar tadi ialah supaya Dewan Rakyat kita ini benar-benar memainkan peranan yang berpadanan dan berpatutan dengan perbelanjaan yang begitu besar yang telah negara curahkan untuk memastikan kita wakil-wakil rakyat dan kita institusi parlimen ini dapat memainkan peranan kita dengan seberkesan-kesannya demi pembangunan yang sebenar untuk negara Malaysia tercinta kita ini. Datuk Yang di-Pertua, dalam konteks tersebutlah saya ingin sekali lagi menyeru supaya penambahbaikan peranan dan perjalanan parlimen ini terus kita usahakan lagi. Saya mengiktiraf peranan yang dimainkan oleh pemimpin-pemimpin parlimen, Tan Sri Yang di-Pertua, pemimpin-pemimpin parti dalam jawatan kuasa khas untuk menambah baik parlimen kita ini. Itu saya akui, saya ucapkan terima kasih dan tahniah. Kita sudah ada kamar khas, kita sudah ada soalan untuk menteri tiap-tiap 2 hari seminggu dan sebagainya. Tetapi saya secara konsisten, Datuk Seri Yang di-Pertua sudah tentu ingat, menyeru supaya diperkuatkan lagi peranan Dewan Parlimen kita ini, khususnya melalui pengimplementasian, perlaksanaan jawatan-jawatan kuasa pilihan yang setakat hari ini belum lagi dilaksanakan. Saya lihat, Datuk Seri Yang di-Pertua, bahawa negara kita mempunyai, bagaimana kita dengar walau sebentar tadi pun daripada Bukit Katil dan sebelum itu daripada Petaling Jaya Selatan dan yang lain-lainnya termasuk daripada backbencher sendiri, kita mempunyai masalah yang begitu banyak. Jadi apa salahnya kalau kita teruskan lagi parlimen kita ini perkembangannya untuk mencari jalan-jalan yang lebih baik untuk kita lebih berkesan, iaitu salah satu caranya iaitulah dengan pembentukan pengisian apa yang sudah ada dalam peraturan mesyuarat kita, iaitu jawatan kuasa pilihan. Ini saya harap dapat dilaksanakan dengan baik. Lagi perubahan yang kita lihat dalam Dewan ini, Datuk Seri Yang di-Pertua pun ingat dan tahu bahawa buat pertama kalinya kita ada persempadanan baru dalam Dewan Rakyat kita ini. Yang dulunya ada blok A, B, C, D, E sampai F atau G. Sekarang nampaknya blok-blok itu telah pun digabungkan dan ini mempunyai implikasi pada saya yang praktikal. Pertamanya, saya mungkin ingin mencadangkan supaya cara kaedah kita berbelah bahagi, mengira undi misalnya. Istilah belah bahagi pun saya cadangkan ditukar, sebab itu bukan daripada tradisi kita. Division dengan izin adalah bermakna bahawa sebagaimana Westminster ahli-ahli yang berhormat bergerak mengikut pilihan mereka, betul-betul ada belah bahagi. Tapi kita proses mengundi, dan oleh kerana proses mengundi kita ini melibatkan cara pengiraan undi yang melibatkan peranan ketua-ketua blok yang terpaksa menanya orang di hujung sekali pilihan mereka dalam suasana blok yang sudah pun digabungkan, dalam suasana daripada depan hingga ke belakang itu ianya jarak yang jauh. Adakah tidak sesuai dengan teknologi yang ada dan sebagainya? Cara pembilangan undi juga sebagai satu contoh diperbaiki. Cara kaedah elektronik voting ke, hanya tekan butang sokong tak sokong, setuju tak setuju, ataupun cara-cara yang demikian. Jadi oleh sebab itulah
walaupun kita sudah mempunyai dewan yang cantik dan baik, kita masih perlu lagi mengisi kecantikan ini dengan perubahan-perubahan yang jauh lebih banyak lagi. Walaupun yang sudah tercapai, saya iktiraf Datuk Seri Yang di-Pertua. Datuk Seri Yang di-Pertua, kita hidup hari ini dalam dunia yang mempunyai berbagai-bagai cabaran yang baru. Bukan sahaja perlantikan Presiden Amerika Syarikat yang baru, yang sudah tentu amat sukar untuk kita memberi penilaian. Bukan sahaja kita, White House punya kaki tangan pun susah untuk menjadi jurucakap bagi beliau. Ahli-ahli Kongres dan Senat yang mewakili parti beliau Republican pun nampaknya bercanggah pandangan dengan beliau. Tetapi yang penting untuk kita ialah kesan-kesannya sudah tentu ada. Satu contoh yang jelas yang diakui diterima oleh kerajaan kita ialah TPPA sudah pun dibatalkan oleh Amerika Syarikat di bawah Presiden yang baru ini. Tetapi bukan itu sahaja perkembangan Datuk Seri Yang di-Pertua. Saya ingin secara ringkas menyatakan bahawa kita mendengar laporan-laporan bahawa baru 3-4 hari yang lalu pegawai tertinggi daripada bangsa-bangsa bersatu mengisytiharkan dengan izin bahawa the world is now facing the largest humanitarian crisis in the history of the UN. Apa krisis tersebut, Datuk Seri Yang di-Pertua? Ialah kita mempunyai hari ini di dunia sekitar 20 juta manusia yang hidup dalam kelaparan. Dan 20 juta ini hanya dikira daripada 4 negara sahaja di dunia ini, iaitu Yaman, Sudan Selatan, negara baru, Somalia dan Nigeria. Ini adalah krisis yang kita hadapi. Krisis yang satu lagi yang kita hadapi, yang sering saya sebutkan juga, ialah krisis kemanusiaan di Myanmar terhadap rakyat Rohingya. Saya telah nyatakan terima kasih kita kepada rakyat kita, pemimpin kita, ahli parlimen kita yang telah melawat mereka. Tetapi krisis ini tidak berkurangan, malah menjadi lebih teruk lagi. Dalam suatu laporan dalam akhbar The Guardian misalnya, Tuesday, Selasa 14 hari bulan Mac, seorang yang mewakili bangsa-bangsa bersatu, iaitulah yang merupakan pemimpin kepada United Nations Rights Council, telah menyatakan bahawa beliau bimbang yang Myanmar sedang berusaha untuk menghalau keluar keseluruhan rakyat Rohingya daripada negara Myanmar. Dalam bahasa Inggeris dengan izin, Myanmar may be seeking to expel all ethnic Rohingya from its territory, a United Nations rights expert has said. Ini adalah berita yang bertarikh 14 hari bulan Mac, 2 hari yang lalu. Dan begitu juga kalau kita baca laporan dengan izin United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, laporannya kebimbangan yang United Nations bangsa-bangsa sendiri laporkan dalam laporan yang panjangnya 43 halaman ini, kebimbangan bangsa-bangsa bersatu tentang usaha yang berterusan secara sistematik untuk menghalau dan jika tidak terkeluar daripada negara Myanmar, membunuh, membakar rumah mereka dan sebagainya. Dan ini memeranjatkan kita kerana nampaknya sikap Malaysia walaupun di satu pihak baik, jelas dan bersikap kemanusiaan, tetapi di pihak yang lain tidak begitu jelas dan nyata. Saya rasa kita perlu tegas kepada pemimpin tertinggi Myanmar, Aung San Suu Kyi misalnya, yang kita tidak boleh terus menerima dasar beliau yang tidak ingin menjalankan suatu tindakan yang tegas untuk menghentikan tindakan pembunuhan terhadap rakyat Myanmar tersebut. Isu antarabangsa yang kedua, Datuk Seri Yang di-Pertua, ialah sekali lagi melibatkan Palestin dan Israel. Baru-baru ini pada bulan Februari 2017, Parlimen Israel telah meluluskan suatu undang-undang yang secara kebelakang, retrospectively, menghalalkan pendudukan pembinaan rumah sejumlah 4,000 unit rumah dan bangunan di tebing barat Palestin, di atas tanah private land
orang-orang Palestin. Tanah milik rakyat Palestin diambil alih berpuluh-puluh tahun, dibina rumah berpuluh-puluh tahun oleh orang-orang Israel. Pada Februari 2017 ini, Parlimen Israel telah meluluskan undang-undang secara ke belakang retrospektif, menyatakan bahawa pendudukan itu, pembinaan rumah itu adalah perkara yang halal dan sah di sisi undang-undang Israel. Jadi oleh sebab itulah, Datuk Seri Yang Di-Pertua, saya ingin menyeru supaya kerajaan kita memainkan peranan yang lebih aktif di bidang antarabangsa, supaya parlimen kita mempunyai jawatan kuasa pilihan berkaitan dengan hubungan luar negara, dan supaya kerajaan dan pemimpin kita tegas dalam isu-isu ini. Terima kasih, Datuk Seri Yang Di-Pertua.